Warisan bangsa takkan hilang di dunia, tersimpan rapi dalam nadi dan jiwa. Rukun negara paksi setia, menjulang watan dengan akal dan tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan nasional, salam Malaysia Madani, nadi gagasan negara harmoni. Sekalum penghargaan dirakamkan buat pengerusi majlis, figura intelektual berwibawa, penyuluh bicara yang syarat makna. Tidak dilupa barisan panel juri yang adil lagi bijaksana, serta hadirin hadirat sekalian, nadi perubahan, pemacu revolusi bangsa. Bak kata orang, tidak kenal maka tidak cinta. Namun, cinta yang sebenar bukanlah buta. Cinta yang hakiki lahir dari penghayatan yang mendalam, menjadi obor yang menyinari perjuangan. Justru, ayuhlah kita bersama-sama menghayati, menginsafi, serta terus menjiwai dengan penuh rasa cinta dan tanggungjawab akan maudhu' pidato saya yang bertajuk Rukun Negara, Nadi Kedaulatan, Tunjang Kemakmuran. Nadi kedaulatan boleh didefinisikan sebagai denyut utama yang menghidupkan jiwa sesebuah negara asas kepada identiti, arah tuju dan kelangsungan jati diri rakyat. Dalam konteks Malaysia, nadi ini terpancar jelas dalam 5 prinsip rukun negara yang menjadi kompas moral dan panduan nilai masyarakat. Tunjang kemakmuran pula boleh ditakrifkan sebagai tiang seri kepada kesejahteraan dan kemajuan negara. Ianya bukan sekadar kemakmuran ekonomi semata-mata, tetapi mencakupi kestabilan politik, keharmonian sosial dan keseimbangan rohani. Justru, prinsip-prinsip dalam rukun negara turut memainkan peranan yang penting sebagai benteng kepada kemakmuran yang adil dan saksama. Persoalannya, bagaimanakah rukun negara yang seringkali terukir di dinding sekolah dan dibaca saban hari ini mampu menjadi nadi kepada kedaulatan dan seteguh mana pula ianya berfungsi sebagai tunjang kemakmuran tanah air tercinta ini? Bagi mengupas segala persoalan, 3 pragmatik berdana akan saya bawakan anda bersama saya. Hadirin pemegang amanat bangsa, pragmatik saya yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, asas nilai nusa. Sebuah bangsa yang agung tidak pernah lahir daripada jiwa yang kosong tanpa Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan bukan sekadar lafaz di lidah, tetapi harus menjiwai setiap denyut nadi rakyat Malaysia. Prinsip ini menyulam kesatuan spiritual yang menyatukan pelbagai agama dan kepercayaan dalam satu kerangka hormat menghormati. Sebagai contoh, setiap kali negara diuji dengan bencana alam seperti banjir atau kemarau panjang, rakyat dari pelbagai agama bangkit bersatu, menganjurkan salat hajat, doa bersama dan menghulurkan bantuan tanpa mengira latar belakang. Inilah nilai kepercayaan kepada Tuhan yang diterjemah melalui tindakan, bukan hanya ibadah semata-mata, tetapi kebersamaan dan ketulusan dalam membantu sesama insan. Andai iman dijadikan asas, maka kedaulatan bangsa akan sentiasa dipandu cahaya kebenaran. Tidak ada ruang untuk penindasan atau penyelewengan apabila Tuhan dijadikan paksi. Sesungguhnya, kepercayaan kepada Tuhan menjadi benteng akidah, penapis kepada segala perilaku dan neraca dalam membuat keputusan. Itulah nadi sebenar sebuah negara berdaulat yang tidak mudah goyah di cabaran duniawi. Hadirin yang bervisi pragmatik saya yang kedua, keluhuran perlembagaan, teras kedaulatan negara. Perlembagaan bukan hanya dokumen kaku di rak pejabat, tetapi merupakan naskah keramat yang mengandungi roh peradaban sebuah negara. Ianya bukan sekadar rujukan undang-undang, malah menjadi simbol jati diri Malaysia yang bebas dan berdaulat. Contohnya, semangat keluhuran perlembagaan dapat dilihat ketika rakyat Malaysia menyambut sambutan Hari Kebangsaan. Semua rakyat daripada petugas barisan hadapan, warga pendidik, pelajar sekolah sehinggalah ke petani bersama-sama meraihkan hari keramat itu dengan rasa hormat dan bangga. Tiada siapa yang terkecuali kerana semua sedar bahawa di bawah satu perlembagaan kita adalah rakyat Malaysia yang setara haknya dan sejajar tanggungjawabnya.
Andai generasi muda celik perlembagaan bukan sekadar fasih dalam slogan dan cogan kata, maka mereka akan menjadi pelindung undang-undang, bukan perosaknya. Jika perlembagaan dijunjung tinggi, maka kemakmuran akan subur tanpa prejudis dan kedaulatan akan kekal tanpa digugat. Di sinilah terbuktinya betapa perlembagaan bukan hanya milik pemerintah semata-mata, tetapi amanah bersama seluruh warga negara. Hadirin yang dikasihi, pragmatik saya yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan cerminan martabat bangsa. Biar kita gah di persada antar bangsa, namun jangan sampai kita lupa akar budi yang mendewasakan kita. Kesopanan dan kesusilaan bukan sekadar nilai budaya timur, malah ianya adalah prinsip asas dalam membina masyarakat yang harmoni dan dihormati. Sebagai contoh, amalan memberi salam, menundukkan badan kepada orang yang lebih tua, atau sekadar tersenyum mesra ketika bertemu di tempat awam, inilah cerminan nilai kesopanan yang masih wujud dalam kalangan rakyat Malaysia. Lihat sahaja program gotong royong yang dianjurkan oleh pihak sekolah yang disertai oleh pelajar, guru-guru dan ibu bapa. Semuanya menjadi bukti bahawa nilai murni masih kukuh berakar walau zaman terus berputar. Kemajuan tanpa adab ibarat gedung megah yang retak di dalamnya. Negara yang makmur memerlukan rakyat yang beradab, bijak mengawal emosi, matang dalam bertindak dan bersantun dalam berbicara. Dan di sinilah tunjang kemakmuran bertapak. Apabila rakyat mampu menjunjung nilai murni, sekalipun dalam cabaran zaman digital yang mencabar budi dan pekerti. Hadirin yang budiman, bukan sahaja dicemburui manusia, masa juga turut mencemburui kita. Sebagai penutup tirai pidato, dapatlah saya simpulkan bahawa rukun negara, nadi kedaulatan, tunjang kemakmuran merupakan nadi utama dalam menjamin kestabilan politik, keutuhan sosial dan kemajuan ekonomi sesebuah negara. Kepercayaan kepada Tuhan menanam akar rohani yang kukuh. Keluhuran perlembagaan melakar batas dan panduan yang adil. Manakala kesopanan dan kesusilaan membentuk peribadi warga yang terpuji. Inilah ramuan emas dalam menjulang negara kemercujaya. Marilah kita sama-sama memelihara nadi kedaulatan ini agar tidak luntur di arus zaman. Bahkan terus menyinar dalam perjuangan menuju masa depan yang lebih gemilang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.